Kala bermaksud kampung, manakala Quraisy merujuk kepada golongan yang mempunyai keturunan Nabi yang datang dari Makkah dan Madinah. Kala Quraisy adalah sebuah perkampungan orang-orang Arab yang wujud sejak kurun ke-8 dan muncul antara sebuah bandar perdagangan penting pada kurun ke-9. Ini kerana kala Quraisy turut tercatat dalam laluan yang digunakan pedagang laluan sutera. Hari ini, kala Quraisy terbiar sepi. Dari 24,000 keluarga Arab yang datang ke kota Durban, 2,000 darinya datang ke kota ini. Mereka membina penempatan dan juga kota perdagangan. Inilah dia, kala Quraisy. Di bahagian tengah kota terletak sebuah masjid yang dibina pada tahun 772 Masehi. Manakala di bahagian kanan bangunan masjid terdapat sebuah madrasah yang dibina pada tahun 1333 Masehi. Kompleks masjid inilah yang pernah menjadi saksi kepada perkembangan agama Islam ke kawasan pergunungan. Perkarangan masjid ini pernah menjadi medan pertempuran ketika masyarakat Islam Dagestan mempertahankan kala Quraisy daripada serangan tentera Nadir Shah yang cuba menawan kota ini. Ia berlaku pada tahun 1741. Dari masjid, kami ke kawasan perkuburan yang dikenali Utsmi. Kami difahamkan di perkuburan inilah terdapat bukti yang mengaitkan masyarakat Arab yang pernah tinggal di kala Quraisy dengan keturunan Nabi. Kami dibawa ke bahagian dalam sebuah kubah yang menempatkan 3 makam. Di bahagian tengah makam perkuburan ini terdapat makam 2 orang pemimpin yang dikaitkan sebagai pemimpin pada kurun ke-11 dan 12. Pada batu nisan, jika anda lihat, terdapat tulisan Jawi, dan ini membuktikan bahawa Islam sudah lama bertapak di bumi Dagestan ini. Sultan Ahmad Khan dikebumikan pada tahun 1163. Beliau adalah pemerintah kala Quraisy selama 50 tahun. Manakala di sebelahnya terletak makam anak lelaki Sultan Ahmad, iaitu Imam Ali, seorang ilmuwan terkenal pada kurun ke-12. Menurut ahli sejarah Dagestan, 2 orang tokoh inilah yang dikaitkan sebagai orang Arab berketurunan Nabi. Menara Kubah yang menempatkan makam mereka dikelilingi oleh makam para alim dan pejuang Islam yang gugur ketika mempertahankan kala Quraisy daripada serangan musuh. Hari ini, hanya ada sebuah keluarga sahaja yang tinggal di kota sepi ini. Kebanyakannya telah berhijrah ke bandar-bandar besar. Penghijrahan keluar secara besar-besaran mula berlaku pada tahun 1944. Di bawah pemerintahan Kesatuan Soviet, seramai 300 keluarga kala Quraisy dipindahkan secara paksa ke Chechnya. Mereka dijanjikan dengan pelbagai kemudahan seperti elektrik dan air yang baik apabila berhijrah. Ada di antaranya dipaksa menjadi tentera kerahan Kesatuan Soviet ketika Perang Dunia Kedua. Ramai yang terkorban, jika hidup pun sukar bagi mereka untuk kembali ke kampung yang terpencil ini. Kami tidak melepaskan peluang untuk bertemu keluarga yang masih setia mempertahankan kala Quraisy. Tak duduk sini dengan dia? Duduk. Alhamdulillah, tibaan kru Yak Rasul disambut dengan teh panas, air dan juga biskut-biskut. Dia bangga sebab dia tahu kita datang daripada negara Islam dan dia jamu kita minuman. Satu-satunya
pakcik yang tinggal di Kala Quraisy. Dia seorang saja yang tinggal kat sini. Alhamdulillah. Menurut Muhammad, 64 tahun, pada kurun ke-9, hampir 2,000 masyarakat Arab yang datang ke Durban meneruskan penghijrahan ke Kala Quraisy. Rombongan 2,000 orang Arab itu adalah daripada keturunan Sayyidina Hamzah yang datang dari Makkah dan Madinah. Ketika rombongan Arab itu tiba, Kala Quraisy adalah sebuah perkampungan kecil orang-orang pagan. Melalui akhlak yang baik, orang-orang pagan tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Kami tinggalkan Kala Quraisy berikutan cuaca berubah secara tiba-tiba. Kabut tebal mula melanda pergunungan Kaukasus. Menurut ahli sejarah yang menyertai kami perlu beredar dengan segera kerana cuaca yang tiba-tiba sejuk boleh memberi kesan kepada kesihatan. Baru saja meninggalkan kaki gunung Kala Quraisy, kami dikejutkan dengan kejadian tanah runtuh. Kalau takat sebongkah 2 tak apa. Ini punya dah banyak. Macam mana nak buat macam ni? Tu jalan lihat sana Batu jatuh daripada atas tu, menggelonsor hingga ke bawah. Dan bayangkan kalau ada kereta yang lalu kat kawasan ni, memang nahas. Tiada alternatif selain terpaksa mengalihkan bongkah batu yang menghalang laluan kami. Kami terfikir, mungkinkah cabaran ini juga yang terpaksa dilalui pendakwah terdahulu ketika datang menyebarkan Islam? Oh, dia suruh saya ketuk pula benda ni. Bismillah, bismillah. 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 Dia kesian kat kita, tapi dia penat juga. Dia kata kalau nak cepat, dia minta kita tolong. Sebab tu saya tolong tadi. Tapi rupanya memang susah. Tidak seperti kami hari ini, rombongan 2,000 orang Arab yang datang ke Kala Quraisy terpaksa berhadapan laluan sempit dan sukar. Tiada jalan ketika itu. Mereka hanya meniti lereng gunung dengan berbagai risiko ditimpa batu yang menggelongsor secara tiba-tiba. Namun keazaman dan kemantapan akidah memberi kekuatan kepada mereka untuk meneruskan dakwah di kawasan pergunungan. Kerana kegigihan inilah Islam kini subur di pergunungan Kaukasus. Mampukah pengaruh Islam kekal dalam kehalusan seni ukiran perak di Kubaci